mad tamkin. Ya, mad tamkin. Saya akan bagi sedikit pencerahan tentang mad tamkin. Sebab kalau tuan-tuan tengok ya yang diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah, mungkin kita belajar dulu sebagainya, dia belajar satu version sahaja. Ini saya akan reveal, kita akan discuss secara keseluruhan konsep mad tamkin insya-Allah. Okey. Mad seperti biasa ya, maksud mad adalah memanjangkan bacaan. Mad. Okey, tamkin, maksud perkataan tamkin ini pengertian dari segi bahasa ya. Maksudnya adalah menetapkan ataupun menguatkan. Itu dari segi bahasa, bahasa Arab. Tamkin maksudnya menetapkan, menguatkan. Okey, baik. Yang kita kena faham adalah pengertian dari segi istilah. Yang ni yang penting. Ya, pengertian dari segi istilah. Okey, mad tamkin ni adalah dia masuk dalam kumpulan mad tabi'i. Apa pula mad tabi'i? Okey, mad tabi'i ni adalah mad asli lah. Mad tabi'i adalah mad asli. Jadi dia berada dia sebenarnya dia punya ibu dia adalah mad tabi'i, mad asli. Asalnya. Jadi bila kita kata mad tabi'i, mad asli ni kita kena bayangkanlah huruf alif, huruf waw dengan huruf ya. Okey, mad tabi'i ni huruf alif kalau sebelumnya kan dia berjumpa, dia ada kalimah ataupun dia ada baris di atas, maka dia akan jadi mad tabi'i. Waw sekiranya sebelumnya ada baris di hadapan. Ya sebelumnya ada baris di bawah. Maka ini dinamakan sebagai mad tabi'i. Okey, untuk mad tamkin dia hanya melibatkan dua huruf ini sahaja. Ni. Huruf waw dengan huruf ya. Dia tak melibatkan huruf alif. Itu key point dia ya. Mad tabi'i, maaf ya, mad tamkin dia hanya melibatkan huruf waw dan huruf ya. Okey. Kalau yang diajarkan kepada anak-anak kita dan mungkin kepada kita juga dulu, mad tamkin ni dia kata hanya melibatkan huruf ya sahaja. Sebab tu hari ni kita nak tengok konsep yang menyeluruh. Yang kata mad tamkin ni hanya melibatkan huruf ya sahaja, ini satu mazhab. Dia tajwid ni ada beberapa mazhab. Sama macam kita belajar fiqh. Fiqh Syafi'i ada. Kemudian Maliki ada, Hanafi ada. Okey, untuk satu mazhab, satu school of thought yang ada dalam hukum tajwid, dia kata mad tamkin hanya melibatkan huruf ya sahaja. Tapi majoriti ulama tajwid menyatakan mad tamkin ini melibatkan huruf waw dan huruf ya. Dua huruf dalam mad asli. Baik. Jadi apa maksudnya? Mad tamkin adalah mad tabi'i, mad asli yang wajib dibaca dengan dua harakat secara sempurna untuk memisahkan dua huruf waw dan ya. Jadi key point dia adalah mad tamkin ni dalam satu kalimah dia ada dua huruf waw dan dia ada dua huruf ya dalam satu kalimah.
Jadi kita nak pisahkan dua huruf waw ni dan dua huruf ya ni, maka kita kena baca dia dengan bacaan dua harakat. Panjang mad asli. Boleh tuan-tuan? Okey? Dan dia asalnya, kalau kita nampak, dia asalnya mad asli. Tapi para ulama zoomkan, spesifikkan kepada mad tamkin. Spesifikkan nama dia jadi mad tamkin sebab apa ni? Menjaga kesempurnaan mad agar tidak diidghamkan dengan huruf berikutnya. Itu tujuan dia di zoom. Dia spesifikkan dia spesifikkan namanya menjadi mad tamkin. Asalnya tengok dia dalam keluarga mad asli. Tapi para ulama kata ini kita kena buat satu hukum baru yang namanya mad tamkin. Sebab apa? Supaya seorang yang baca Quran ni dia tak idghamkan. Dia tak baca dengan idgham. Ini namanya mad tamkin. Okey? Baik. Okey, kadar bacaannya saya sebut tadi 2 harakat. 2 harakat saja ya. Jangan lebih-lebih pula nak bagi sedap kita baca 4, 6. Tak boleh. Mad tamkin 2 harakat. Okey. Kita tengok. Nak kenal mad tamkin ada 3 situasi. Okey, saya bagi situasi yang diajarkan kepada kita sebelum ni dulu. Inilah ni yang diajarkan kepada kita sebelum ini. Ataupun kepada anak-anak kita yang pergi sekolah kan, sekolah agama ke, sekolah kebangsaan ke, kalau tanya dia kata apa? Mad tamkin ni dia kata apabila ya yang sukun sebelumnya ada ya bertasydid ataupun berkasrah, berharakat kasrah. Yang ni yang kita faham sebelum ni. Betul, tapi dia hanya satu mazhab. Satu pandangan. Jadi maksudnya yang kita faham sebelum ni, mad tamkin dia hanya melibatkan huruf ya sahaja. Betul, tak salah, memang betul lah. Okay, contohnya tengok sini. Kita sebut tadi kan, kita kata mad tamkin ini dia kena ada 2 huruf yang sama, kemudian kita nak memisahkan dia. Cuba tengok perkataan ni, betul tak? Sama tak? 2 huruf yang sama. Ya. Saya tukar color sekejap. Okey, huruf ya dengan ya. Ini huruf ya dengan huruf ya. Betul tak? Dalam satu kalimah ada 2 ya bersebelahan. Illiyin dan huyyitum. 2 ya. Okey. Ya yang kedua ni dia mati. Ni, ya yang kedua ni mati. Huruf sukun, ya sukun. Ya yang pertama dia berbaris di bawah. Ni, ya yang pertama berbaris di bawah. Okey. Satu lagi jangan keliru tuan-tuan ya. Ramai yang kata, Ustaz, kalau ada baris macam ni, ada syaddah, kemudian kalau dia baris di bawah, ni kita kata di atas. Bukan, ni baris di bawah. Tanda sabdu, kalau atasnya tanda ni baris fathah. Tapi kalau tanda sabdu, di bawah dia baris, ni kena baca kasrah. Jangan baca fathah. Okay, di sini kita baca huyyitum. Jadi maksudnya mad tamkin ni adalah ada 2 huruf ya dalam satu kalimah duduk sebelah menyebelah. Ya yang kedua ni tanda mati. Sukun. Ya yang pertama berbaris di bawah. Maka dia menjadi mad tamkin. Ini satu situasi. Maka nak baca macam mana? Huyyitum. Yi itu 2 harakat. Huyyitum. Ni illiyin.
illiyina. Ni saya tertinggal ada tanda sabdu illiyina, yina. Yi itulah yang jadi mad tamkin. Yang kedua atau yang ketiga, minan nabiyina. Yi inilah mad tamkin. Okey, ini situasi yang pertama. Dan yang inilah saya sebut yang selalu kita belajar. Yang diajarkan kepada anak-anak kita pun yang inilah. Okey, kita tidak diajarkan yang ini. Yang ini pun adalah mad tamkin. Apabila waw sukun sebelumnya berbaris dhammah dan setelahnya ada waw berharakat. Ini untuk huruf waw. Ataupun ya yang sukun, ya mati, sebelumnya berbaris kasrah dan setelahnya ada ya berharakat. Okey, kita ambil huruf waw dulu. Okey, ni waw. Waw yang sukun, ni, waw ni sukun. Sebelum waw ni huruf lam ni berbaris dhammah. Okay. Selepas waw yang sukun ini, dia jumpa pula dengan satu lagi waw. Waw ni pula berbaris. Waw ni pula berbaris. Maka yang ini juga, para ulama tajwid menyatakan dia adalah mad tamkin. Sebab dia ni ada dua huruf waw. Kita nak memisahkan dua huruf waw. Maka kita baca qalu wa hum. Lu ni dibaca panjang dua harakat. Qalu wa hum. Yang ni pun sama. Waw ni sukun, sebelum waw ada huruf nun. Nun ini berbaris dhammah dan selepas waw sukun ni ada huruf waw juga. Jadi bacanya amanu wa amilu. Jangan baca amanu wa amilu. Nu tu kena panjang dua harakat. Dia juga jadi mad tamkin. Okay, ini kalau huruf waw. Sama juga dengan huruf ya. Ya. Ya yang mati, sukun. Sebelum ya, hurufnya berbaris di bawah, kasrah. Dan selepas ya mati ni, jumpa satu lagi ya yang berbaris. Jadi, ini juga mad tamkin bagi huruf ya. Ya, huruf ya. Fi yaumin. Sama juga di sini. Ya mati. Sebelum ya mati ni ada huruf yang berbaris kasrah. Dan selepas ya mati bertemu dengan huruf ya. Ya ni pula mesti berbaris. Jadi ini pun namanya mad tamkin. Alladhi yuwaswisu. Ini situasi yang kedua. Tapi yang ni jarang diajarkan oleh para asatizah kita tentang mad tamkin. Okey, yang ketiga. Ustaz, tak perlu dalam satu kalimah lah maknanya Yang ni kalau kit yang ni tak perlu. Yang ni dalam dua kalimah. Okay. Untuk yang situasi yang kedua ni, yang ni dia dalam dua kalimah. Tadi yang awal tadi tu, yang ni dalam satu kalimah. Huyyitum iliyyin ni dalam satu kalimah. Okey. Situasi yang ketiga adalah di sini.
Yang ni pun dalam satu kalimah. Itu ketiga. Apabila waw sukun, ni waw sukun, kan? Sebelum waw sukun ni ada waw berharakat dhammah. Ni. Dia jumpa dua waw. Waw yang pertama ni mati, waw yang kedua ni mati, waw yang pertama ni berbaris di hadapan. Jadi kita baca yalwuna. Yang ni juga masuk kategori mad tamkin. Syaratnya, key point dia jumpa dua huruf waw dan ya sama. Okay. Tengok yang ni ya. Yang ni. Yang ni huruf ya pula. Ya mati. Sebelum ya mati ni ada huruf ya juga. Kan? Dia berbaris di bawah. Untuk ya mesti baris di bawah. Waw baris di hadapan. Jadi yuhyi. Ini pun mad tamkin. Ataupun contoh ya ni la yastahyi. Dua harakat. Jadi saya nak simpulkan mad tamkin ni ada 3 situasi. Key point dia adalah dua huruf iaitu huruf waw dan huruf ya yang sama berdekatan. Itu key point untuk mengenal mad tamkin. Nak bacanya 2 harakat. Okey, tambahan. Sikit lagi tambahan. Cuba tengok yang ni. Tambahan yang pertama. Okey, di dalam keadaan tertentu, apabila bertemu hamzah, mad tamkin ni, selepasnya bertemu hamzah, maka hukumnya menjadi mad jaiz munfasil yang panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Tengok di sini. Kan? Kalau yi saja dia jadi mad tamkin. Tapi selepas ni bertemu dengan huruf hamzah di sini. Maka bacaan di sini tak jadi lagi mad tamkin. Yi ni dia jadi mad jaiz munfasil. Maka kena baca di sini 4 ataupun 5 harakat. La yastahyi an yadriba. Okey, kalau kes yang macam ni ya. Satu. Okey, ataupun kes yang kedua, ketika kita nak waqaf ya, ketika kita nak waqaf ni ya, huruf sukun, iaitu ketika bertemu sukun kerana diwaqafkan, maka hukumnya, hukum mad tamkin ini menjadi mad arid lisukun yang panjangnya 2, 4 atau 6. Jadi di sini dia dah tak jadi mad tamkin. Dia jadi mad arid li sukun. Asalnya minan nabiyina. Itu kalau kita baca wasal. Tapi sekiranya kita nak waqafkan ni, nabiyyin ni, dia dah tak jadi mad tamkin. Tapi dia bertukar menjadi mad arid li sukun. Sebab kita matikan huruf nun ini. Maka dia jadi minan nabiyyin. Ini ikutlah kalau kita baca dengan pendek, maka 2 harakat lah. Kalau baca dengan panjang 4 ataupun 6 harakat. Ingat yang ni hanya berlaku di hujung kalimah. Bila kita nak waqafkan huruf selepas mad tamkin. Ya, la fi illiyin. Nak waqaf, dia tak jadi mad tamkin. Dia jadi mad arid li sukun. Tapi kalau wasal, la fi illiyina,
dan sebagainya, dia jadi mad tamkin.